نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sambung kajian kita daripada kitab Talbisu Iblis, Belitan Iblis, karangan Al-Syeikh ataupun Al-Allamah Al-Imam Abul Farj Ibnul Jauzi rahimahullah yang wafat pada tahun 597 Hijrah. Jadi pada sesi yang lalu kita dah masuk ke topik Zammul Bid'ah wal Mubtadi'in, celaan ke atas bid'ah dan pelaku-pelaku bid'ah, di mana pada sesi yang lalu kita membahaskan ungkapan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Kata beliau dalam memberikan pentarifan bid'ah, yaitu wal bid'atu ibaratun an fi'li lam yakun fabtudi'. Bid'ah itu merupakan satu ibarat ataupun perkataan dan yang menunjukkan ataupun yang merujuk kepada perbuatan-perbuatan yang tidak ada, kerana itu ia diada-adakan. Adapun penjelasan tentang bid'ah kita dah jelaskan panjang lebar. Kita dah jelaskan tentang pembahagian bid'ah. Gigit. Pelan ni. Kita dah jelaskan tentang pembahagian bid'ah. Kita dah jelaskan tentang pengertian bid'ah, perselisihan ahli ilmu tentang pentarifan bid'ah itu sendiri, dan juga kita telah menjelaskan ta'rifan yang terpilih, yaitu ta'rif yang diberikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adapun perkataan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah tentang pengertian bid'ah, beliau memaksudkan pengertian bid'ah dari sudut bahasa, yaitu sesuatu yang tidak pernah ada kemudian diada-adakan, maka ia diada-adakan. Kerana itu kata beliau seterusnya, wal aghlabu fil mubtada'at annaha tusadimu asy-syari'ata bil mukhalafati wa tujabu at-ta'ati 'alayha bi ziyadatin aw nuqsanin fa in ibtudi'a shay'un la yukhalifu asy-syari'ata wa la yujibu at-ta'ati 'alayha faqad kana jumhurus salaf yakrahunah wa kanu yunaffiruna min kulli mubtadi'in hifdhan lil asli wa huwa al-ittiba'. Ghalibnya, yakni selalunya, perkara-perkara bid'ah ini, yakni yang diada-adakan ini, ianya menyelisihi syarak. Ghalibnya menyelisihi syarak, kebiasaan. Walaupun wujud di sana tuan-tuan dan puan-puan sekalian benda-benda yang tidak menyelisihi syarak dan juga tidak bertepatan dengan syarak. Dan mereka berdalilkan ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang didatangkan, yang dibawa oleh Rasul kamu, maka kamu kena ikut, kamu kena ambil. Dan apa-apa yang dilarang, maka kamu kena tinggal. Jadi di sana ada perkara yang Nabi diamkan. Wa ma sakata anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang Nabi diamkan, Nabi tak larang dan Nabi tak bawa. Kata mereka, ini menjadi satu keharusan. Nampak? Jadi apa yang Al-Imam Ibnul Jauzi nak cerita lah ni, dia duk cerita kat kita ni, iaitu ghalibnya, kebanyakannya bid'ah itu datang dalam hal-hal yang menyelisihi syarak dulu. Kemudian yang mana dia kata
ia membawa kepada penambahan ataupun pengurangan sesuatu di dalam agama. Itu biasa berlaku. Benda ni kalau menyelisihi, automatik kita tolak. Kalau tambah lebih, automatik kita tolak. Kalau kurang pun, automatik kita tolak. Sebab dia jelas menyelisihi nas-nas syarak. Akan tetapi, kata beliau di sini, sekiranya dilakukan sesuatu bid'ah yang tidak menyanggahi syariat, tak menyanggahi syariat, maka kata beliau, jumhur ulama-ulama salaf tetap membenci hal ini. Dan sesungguhnya ulama-ulama salaf ini mereka berlepas diri, melarikan diri bagi setiap bid'ah. Dan bagi setiap pelaku-pelaku bid'ah ataupun bagi setiap bid'ah-bid'ah yang direka ciptakan ini bertujuan untuk hifzan lil asli, bertujuan untuk menjaga keontentikan, menjaga keaslian agama, dan juga bertujuan untuk wahwal ittiba', iaitu bertujuan untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Adapun apa yang anda katakan tadi, sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diamkan, realiti pada hari ini perkara tersebut yang banyak berlaku. Realiti dia, iaitu benda yang Nabi diamkan, ada sebilangan manusia mengambil peluang untuk mereka cipta perkara-perkara yang baru dengan alasan Nabi tak larang pun. Walaupun Nabi tak suruh, dia kata, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak larang. Ini bid'ah apa tidak? Bid'ah. Ini tetap bid'ah sekiranya ia dikaitkan langsung dengan ibadat, sekiranya ia dilakukan bertujuan untuk mendapat mardatillah, sekiranya ia dilakukan untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut tetap bid'ah. Kembali kepada pentakrifan yang sedia kita maklumi, yang diberikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi, takrif yang terpilih, iaitu tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi 'azza wa jalla, iaitu satu jalan dalam agama yang direka cipta, yang mana perekanya menyamakan apa yang direkanya sesuai dengan syariat. Yakni dia kata dapat pahala, yakni dia kata benda tu baik, kalau buat bagus, yakni dia kata benda tu sunat, yakni dia kata benda tu afdal. Yang mana niat penciptaan tersebut bertujuan untuk melampau-lampau dalam mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Itu tetap bid'ah walaupun ianya tidak menyelisihi. Jadi apa yang salaf, apa yang generasi mulia lakukan dalam membebaskan diri daripada bid'ah dan pelaku-pelaku bid'ah. Di sini saya ringkaskan, ada satu tulisan yang sangat menarik saya lihat, iaitu tentang manhajus salaf fi taharruzi minal wuqu'i fil bid'ah. Prinsip-prinsip dan metodologi salaf dalam membebaskan diri, menyelamatkan diri daripada terjatuh dalam bid'ah. Ada di sini lebih kurang dalam empat metodologi asas, prinsip-prinsip asas ulama-ulama salaf dulu, yang mana dengan empat prinsip ini kalau kita praktikkan, kalau kita laksanakan, kalau kita berpegang dengannya, kita faham dia, insya-Allah kita akan selamat daripada bid'ah, dan insya-Allah kita akan bebas daripada pelaku-pelaku bid'ah. Pertama, yaitu kata beliau di sini, hathul ummati ala tamassuki bil kitabi was sunnah, menyeru manusia semua kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini memang dilaksanakan oleh generasi salaf, dilaksanakan oleh Nabi SAW sendiri, imam salaf. Kata Nabi di dalam hadis, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati. Aku telah meninggalkan kepada kamu dua perkara, selama mana kamu berpegang dengannya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah, Al-Quran, dan juga sunnahku. Seruan kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, yang perkataan Allah itu merujuk kepada Al-Quran dan perkataan Rasul itu merujuk kepada As-Sunnah. Taatilah Allah berarti taatilah kepada Al-Quranul Karim. Taat
taatilah kepada Rasul berarti taatilah kepada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga generasi yang datang selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdiri daripada para sahabat ridwanullahi alaihim, menyeru manusia kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang berlaku di zaman Abu Bakar As-Siddiq, apa yang berlaku pada Muadz bin Jabal ketika mana beliau dilantik menjadi gubernur di Syam dan sebagainya, apa yang berlaku pada Umar Al-Khattab ketika mana beliau sebelum daripada kewafatan beliau, ketika diminta untuk melantik khalifah yang datang selepas daripada beliau, apa kata beliau? Aku nak berhukum seperti mana yang dilaksanakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melantik khalifah. Maka aku nak mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu apabila Umar Al-Khattab, Abu Bakar dan juga Zaid bin Thabit, bila Umar Al-Khattab datangkan idea untuk kumpulkan Al-Quran, himpunkan Al-Quran, apa kata mereka berdua? Kami tak mau buat, ini benda apa ni? Kami tak mau buat, sesungguhnya tidak ada benda ni di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tak pernah buat, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah suruh. Kita berbincang tentang sikap asal generasi salaf. Segala sesuatu, apa jua isu, apa jua permasalahan, mereka kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutlah apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke atas kamu. Apa yang Allah turunkan, hak tu dulu kita kena ikut. Hak tu dulu kita kena jadikan garis panduan kita, pegangan asas. Bukan palotak. Kalau palotak ni yang kita belagak cerdik, belagak pandai. Palotak letak tepi dulu, akal letak tepi dulu, rasional letak tepi dulu. Utamakan nas, dalil, Al-Quran, As-Sunnah dulu. Problem bila kita pada hari ini berhadapan dengan geng-geng cerdik, lebih cerdik daripada Quran dan hadis. Ini masalah. Apabila manusia berasa dirinya lebih cerdik, lebih pandai, lebih hebat, maka mereka mula mengedepikan Al-Quran dan As-Sunnah sedikit demi sedikit. Jadi ini masalah. Jadi generasi salaf untuk nak mengelakkan manusia terjebak dengan bid'ah, mereka tarik dan ikat manusia tu dengan Al-Quran dan Sunnah dulu. Itu nombor satu. Kita tarik manusia tu terikat dengan ideologi kita. Kita tarik manusia itu terikat dengan diri kita, kepribadian kita, kredibiliti kita, syakhsiah kita. Hak ni yang masalah. Tiba-tiba mati. Siapa ikutan? Oh, tak ada beliau, tak ada dah, Tok Syekh kami tak ada dah, ustaz kami tak ada dah, dah mati dah, habis dah. Tak ada dah ustaz yang macam ni. Yang tu yang duk jadi karut, haru biru disebabkan sikap-sikap seperti itu. Salaf menyeru manusia kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah dasar utama. Kedua, apa yang salaf lakukan untuk mengelakkan diri daripada terjatuh di dalam bid'ah dan juga pelaku bid'ah, iaitu yang kedua yang sedang kita cerita lah ni, dhammul bid'ah wal mubtadi'in. Mereka cela bid'ah dan mereka cela ahli bid'ah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan dalam celaan mereka ni, celaan kalau kita lihat kepada perkataan-perkataan salaf, celaan mereka terhadap bid'ah ni sangat dahsyat. Bawah sikit daripada syirik. Syirik atas sekali. Bawah sikit daripada syirik bid'ah. Ini bukan main-main. Ini bukan saya kata. Ini generasi mereka. Sebab apa? Sebab bid'ah ni bila orang buat, mereka cipta amalan, kemudian dia kata amalan apa yang dia buat ni, apa yang dia reka ni menyamai syariat, dapat pahala kalau buat. Bukankah dia seolah-olah telah mengangkat kedudukan dia dan menjadikan diri dia seperti Tuhan, berhak untuk buat syariat dan berhak untuk mengajak semua orang ikut apa yang dia buat, sedangkan benda tu mai daripada kepala otak dia, mai daripada idea dan akal dia semata-mata. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah, kata beliau, la an yalqa Allah
la an yalqallahu al-'abda bi kulli dhanbin ma khala syirk ahabbu ilayya min an yalqahu bi syai'in min al-ahwa. Lebih baik bagi Allah Subhanahu wa taala itu mencampakkan seorang hamba itu dalam semua dosa melainkan syirik, kecuali syirik lagi tinggi. Syirik terkeluar, batal iman, batal Islam terus. Tu tolak tepi. Lebih baik daripada aku, kata Imam Syafi'i, daripada Allah Subhanahu wa taala mencampakkan kepada seseorang itu al-ahwa. Al-ahwa ni apa? Hawa nafsu. Ahli bid'ah. Lebih baik Allah Subhanahu wa taala campakkan kepada dia ahli bid'ah. Maksud Imam Syafi'i di sini, alangkah baiknya kalau Allah Subhanahu wa taala itu campak kepada seseorang itu dosa, semua jenis dosa, daripada Allah campakkan kepada dia bid'ah. Lebih baik dosa daripada bid'ah. Lebih baik semua jenis dosa daripada bid'ah. Itu perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, begitu juga yang seterusnya. Ini yang kedua, iaitu celaan ke atas bid'ah dan pelaku-pelakunya. Bawah ni ada beberapa subtopik, pecahan. Yang pertama sekali, generasi salaf mereka menjadikan bid'ah itu sebagai dosa yang lebih besar daripada syirik. Dosa yang lebih besar, dosa yang lebih besar selain daripada syirik. Maksudnya selepas syirik, dosa yang paling besar adalah bid'ah. Contoh dia perkataan Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, iaitu salaf ini mereka menonjolkan bid'ah dan pelaku-pelaku bid'ah itu dengan gambaran yang sangat buruk. Ini bab nombor 2 ni. Bab nombor 2, celaan ke atas bid'ah dan pelaku bid'ah. Bagaimana mereka cela bid'ah dan pelaku bid'ah? Satu, mereka gambarkan bid'ah ini merupakan salah satu dosa besar setelah syirik. Kedua, mereka menggambarkan betapa buruknya bid'ah dan pelaku-pelaku bid'ah. Antaranya Al-Imam Abul Jawza. Al-Imam Abul Jawza Aus bin Abdullah, beliau berkata, la an yujawiruni al-qiradata wal khanazir ahabbu ilayya min an yujawiruni ahadan minhum, yani ashabul bid'ah. Maksudnya, lebih baik aku berjiran dengan kera, beruk dan juga babi ataupun khinzir daripada aku berjiran dengan mereka-mereka ini, yakni ashabul bid'ah, ahli bid'ah. Ini siapa dia ada ni? Ini siapa dia ada ni? Abul Jawza ni, kok nampak dia ingat, ataupun orang dia ingat ni Abul Jawza ni ustaz ambil siapa pula ni? Tuan-tuan dan puan sekalian, beliau meriwayatkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah kibar tabi'in. Al-Imam Abul Jawza, lebih baik aku berjiran dengan kera, beruk dan juga khinzir daripada aku berjiran dengan puak-puak ashabul bid'ah, pelaku-pelaku bid'ah, ahli bid'ah. Ketegasan generasi salaf dalam hal ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Okey, itu tentang celaan ke atas bid'ah dan pelaku-pelakunya. Begitu juga manhaj salaf dalam membebaskan diri daripada terjatuh dalam bid'ah dan juga bersama-sama dengan ahli bid'ah ini. Yang ketiga, saddud dzara'i'. Mereka menutup jalan-jalan yang boleh membawa seseorang itu kepada bid'ah. Contoh praktikalnya, apa yang dilakukan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar pergi tebang pokok apa? Pokok yang tempat di bawahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat berbai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah. Dia pergi tebang buang. Pasal apa? Pasal dia tak mau orang-orang yang datang setelah itu ambil berkat dekat pokok tersebut. Jadi ini apa yang salah buat. Jadi ini juga yang perlu kita praktikkan. Kita kena tutup ruang-ruang, jalan-jalan yang boleh membawa manusia kepada bid'ah, yang boleh mendekatkan manusia dengan ahli bid'ah. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab tu kita tak heran, bahkan kita berbangga apabila ilmuwan-ilmuwan Islam pada hari ini bila bercakap, bila menjelaskan ilmuwan Islam yang betul-betul, yang berada di atas manhaj yang sahih, di atas akidah yang benar, bila mereka menasihati, usah kamu mendengar perkataan daripada si fulan, usah kamu mengambil ilmu daripada si fulan,
Jangan kamu menghadiri kelas si fulan. Jangan kamu mengambil perkataan si fulan. Pasal apa benda ni? Pasal apa dia kata lagu tu? Awak dia nak suruh orang ambil perkataan dia saja ke? Tak. Bukan, tuan-tuan dan puan sekalian. Kerana dibimbangi orang tersebut membawa perkataan-perkataan yang berkemungkinan boleh mengganggu ataupun boleh menyebabkan seseorang tu jadi ragu-ragu, was-was. Mungkin orang tersebut membawa perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan seseorang itu tersasar, terkeluar beliau daripada akidah dan prinsip-prinsip dasar ahli sunnati wal jamaah. Sebab tu benda ni kena pesan. Nak tutup ruang-ruang yang boleh membawa seseorang itu kepada bid'ah dan pelaku-pelaku bid'ah. Waktu kena abang, tak boleh pergi sini, jangan pergi sini. Jangan kita heran. Melainkan kalau ustaz cakap tu, dengar cakap saya saja. Hak lain jangan. Ustaz tu jangan pergi. Pasal apa? Pasal dia tak faham. Dia tak boleh nak bagi pasal apa? Dia tak boleh nak jelas pasal apa? Ustaz tu jangan ni, ustaz ni jangan ni, sebab ustaz tu jangan pergi sebab dia tak berapa handsome. Ustaz tu jangan pergi pasal dia, ustaz tu dia naik kereta Camry. Jangan pergi ustaz tu. Dia kena ambil ustaz-ustaz yang naik Vespa. Dia ahli kelab Vespa. Tuan-tuan tak boleh kita buat lagu tu. Itu bukan penilaian ilmiah. Tapi kalau jangan ambil ilmu, mengapa? Kerana padanya ada kerancuan akidah. Kerana padanya ada kerancuan dari sudut metodologi, manhajnya bercanggah dengan prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah. Yang tu kita kena buat analisa. Bukan ikut nafsu. Bukan tak bagi ikut nafsu, bukan tak bagi ikut suka. Yang ni yang perlu diteliti. Ini adalah sikap salaf. Dia tutup ruang-ruang yang boleh membawa kepada bid'ah. Itu yang ketiga. Yang keempat, mu'aqabatul mubtadi'ah, iaitu mereka melakukan hukuman, menjatuhkan hukuman ke atas pelaku-pelaku bid'ah. Hukuman ni banyak. Di sini disenaraikan lebih kurang dalam 6 jenis dan bentuk hukuman, yang mana salaf terdahulu, generasi mulia yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul, lakukan ke atas pelaku-pelaku bid'ah. Antaranya yang pertama sekali, mereka melarang masyarakat ataupun umat ataupun manusia daripada duduk dalam kelas-kelas ahli bid'ah. Tak bagi. Jangan pi. Seperti mana perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kata beliau, la tujalisu sahib bid'atin fa innahu yamrudu qalbak. Jangan sama sekali kamu duduk pada kelas-kelas pengajian ahli bid'ah. Sesungguhnya ia akan membuatkan hati kamu sakit. Tuan-tuan dan puan-puan, pasal apa? Pasal kita confuse lagi. Sebab tu kita kena kenal guru-guru kita. Jangan sibuk import. Dah lah pemain bola sepak tak boleh import, kita import penceramah pula. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan tak boleh import. Import tu biar import yang betul-betul berkualiti, betul-betul yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan petunjuk salaf. Jangan kita main pakai import lah. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia boleh membuatkan kita sakit hati kita. Yakni merujuk kepada pegangan agama kita. Sekali lagi dia confusekan kita bukan tahu. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab tu bila saya ke Indonesia dulu, saya pergi dengan beberapa jemaah daripada Al-Khadim sendiri, Ustaz Usin pun ikut. Kami pergi sampai ke Ma'had Ibn Taymiyah di Bogor, di puncak gunung sana, Bogor. Kita pergi daripada penyapu sampah, orang yang tukang sapu sampah, bersih sekolah, guru matematik, guru bahasa Inggeris, sampai kepada mudir, semua faham sunnah. Pasal apa tuan-tuan dan puan sekalian? Pasal dia tak mau. Tak semestinya tukang sapu sampah tu dia tak boleh meracuni pemikiran anak-anak ni. Tuan-tuan, saya di sekolah dulu ada seorang tukang, tak perlu sebut nama sekolah di mana, misi rumput. Dia orang panggil apa? Tukang kebun. Di sekolah dulu tukang kebun. Tukang kebun, tuan-tuan dan puan sekalian, dia ni duk main ekor, 3 ekor.
Jadi kami ni sekolah hafal Quran ni sikit-sikit ni. Jadi dia duk main tanya kat kami lah. Mimpi tak nak buat ekor ni pasal orang hafal Quran ni hati bersih kononnya. Jadi main tanya, adalah kawan-kawan ni pemain dia, abang nak buat ekor, ada nak buat berapa-berapa, kena hari, ada tiba-tiba hari kena. Jadi dia pun duk syok. Main zaman saya pun dia main duk tanya, ni apa nak buat ekor? Mimpi sikit malam ni kata. Dia minta kita mimpi, saya kira nak bagi persen lah, komisen. Saya kata dekat dia, pakcik, benda ni haram. Mana boleh? Dia kata, siapa pi royak mu harang. Siapa kabur harang? Siapa yang bagi tahu kata benda ni haram? Saya kata kat dia, dah ustaz ngajar dalam kelas. Ustaz kita ajak dalam kelas kata benda tu dah haram. Kitab apa semua. Dia kata, ustaz mu ngaji dah habis. Aku ngaji pondok, aku tahulah. Dia kata, kalau darurat macam aku boleh. Sebab aku ni nak pergi makan kan, nak bini, nak buat warna, tak nak makan. Nak kena pergi carilah. Nampak dia guna dalil tu. Tuan-tuan, ini tukang kebun. Kalau kita kata kita ni gelong sikit, no problem, okey ke? Nampak? Jadi sebab tu peri pentingnya pemilihan guru ni. Kalau pi lah tuan-tuan dan puan sekalian, pi melawat sekolah-sekolah salafi, ahli sunnah di Indonesia, selain Muhammadiyah dan juga Persis, selain daripada mereka campur aduk habis semua dah. Saya bercakap ni tentang sekolah-sekolah salafi yang masih menjaga manhaj mereka, menjaga prinsip-prinsip mereka. Daripada tukang kebun sekolah tu sampai kepada mudir, sampai kepada semua ustaz matematik ke, ustaz bahasa Inggeris ke, semua memahami sunnah. Sebab ia memberi kesan pada pendidikan. Hari ini cukuplah kita di universiti, ustaz ataupun cikgu pensyarah hak mengajar sains contohnya, dengan pensyarah hak mengajar bahagian Islam, cukup dah mereka telah berbeza ideologi. Cikgu di sekolah anak-anak kita, hak yang mengajar agama, okey. Sekali mai hak mengajar sains pro Syiah. Sekali lagi dia duk ajak anak-anak kita anti kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ini masalah dia. Sebab itu ahli sunnah dulu salaf sangat bertegas lagi berkeras, jangan duduk dalam kelas-kelas mereka, kerana mereka akan membuat hati-hati kamu semua berpenyakit suatu hari nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara hukuman yang mereka berikan, man'ul kalam, larangan bercakap dengan mereka. Bercakap pun tak boleh. Kata Abu Ayyub As-Sakhtiyani, dia berkata kepada seorang lelaki, qala li rajulin min ahli al-ahwa yuridu an yas'alahu an kalimah. Seorang lelaki ni daripada ahli bid'ah, dia angkat tangan, dia nak tanya kepada Abu Ayyub As-Sakhtiyani. Ini penambahan saya ni lah, tak ada dalam buku, saya ikut selok-selok, tak ada. Ini tambah dalam buku. Sebab sesuai dengan topik kita ni, Dhammul bid'ah wal mubtadi'in, celaan ke atas bid'ah dan pelaku-pelakunya. Ini tambahan penting ni. Jadi Abu Ayyub, dia kata kepada lelaki ni yang angkat tangan, sebab dia kenal lelaki ni adalah ahli bid'ah, dia nak tanya. Kata Abu Ayyub As-Sakhtiyani, la wala nisfa kalimah, jangan tanya, walaupun separuh perkataan pun hang jangan tanya aku. Dia bagi isyarat dengan jari dia. Pasal apa tuan-tuan dan puan sekalian? Dia bimbang saat lagi dengan soalan ahli bid'ah ni akan mempengaruhi orang ramai. Larangan bercakap tuan-tuan dan puan sekalian. Begitu juga Umar ibn Abdul Aziz, apabila dia berpesan kepada Ghilan ad-Dimashqi bercakap. Umar ibn Abdul Aziz ni dia kata, wahai Ghilan ni kecenderungan dia apa? Kepada akidah apa? Kepada akidah apa tuan-tuan dan puan sekalian? Al-Qadariyah. Kecenderungan dia. Di mana Ghilan ad-Dimashqi, tuan-tuan dan puan sekalian, dia nak bercakap, Umar ibn Abdul Aziz tak bagi. Di zaman Umar ibn Abdul Aziz, Umar ibn Abdul Aziz telah berpesan, hang wahai Ghilan, sepanjang kehidupanku, masa-masa aku ada hayat ni, aku larang hang bercakap sikit pun pada orang lain. Ini hukuman yang aku berikan. Pasal apa? Pasal kecenderungan dia kepada golongan-golongan yang batil, ahli bid'ah, iaitu Qadariyah. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu yang kedua, larangan bercakap dengan mereka. Ketiga,
tidak diterima persaksian mereka. Seperti mana Syarik ibn Abdullah, dia telah menolak persaksian Hammad ibn Abi Hanifah. Pasal apa tuan-tuan dan puan sekalian? Apa dia kata? Kata Syarik ibn Abdullah, "Ama anni la at'anu 'alayka fi batnin wala farjin, walakinna mata tad'a al-khusuma fi ad-din ajastu syahadatak." Aku ni bukan nak tuduh hang, nak cerca maki hamun hang, dak. Aku juga bukan nak tuduh perut hang tu berniat baik ataupun tidak. Bukan kemaluan hang, maruah hang, aku tak tuduh. Tapi selama mana hang tak tinggalkan khusumah fid din, suka bertengkar dalam isu-isu agama, berjidal, maka selama itu aku takkan menerima syahadah hang. Kalau hang dah tinggal, aku baru akan terima. Sebab ciri-ciri ahli bid'ah adalah orang yang suka pi berjidal. Berjidal tentang isu-isu agama. Berjidal tanpa ilmu, tanpa asas, hanya pandai bercakap. Hak ni dia panggil ilmu al-kalam. Ilmu al-kalam. Begitu juga yang seterusnya, yang keempat, antara hukuman yang diberikan oleh salaf kepada pelaku-pelaku bid'ah, memukul mereka. Balun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang ni contoh ni banyak ah. Antara contoh yang saya bagi daripada di zaman sahabat Nabi, jelas-jelas Umar Al-Khattab radhiyallahu an, yang mana dia memukul Subair ibn Asal. Subair ni dia bukan ahli bid'ah pun. Cuma dia bercakap kepada tentera-tentera Islam. Dia bercakap tentang ayat-ayat yang mutasyabihat di dalam Al-Quran. Jadi menyebabkan orang confuse. Jadi Umar Al-Khattab panggil dia, panggil Umar biasa. Buat apa panggil? Balun lah. Pukul dan Umar Al-Khattab radhiyallahu an hantar dia tulis surat kepada Abu Musa Al-Ash'ari, wahai Abu Musa, hang pantau Subair, jangan bagi dia bercakap sampai dia bagus. Tak bagi cakap. Pukul tuan-tuan dan puan sekalian. Umar pukul dia. Pukul sungguh-sungguh. Begitu juga perkataan Al-Imam Syafi'i yang masyhur, apabila kamu melihat orang yang mendahulukan akal yang melebihi daripada Al-Quran dan As-Sunnah, buat apa? Tangkap dia. Buat apa? Balun. Kemudian buat apa? Ikat. Kemudian buat apa? Angkat letak atas unta ataupun haiwan apa-apa tunggangan. Kemudian buat apa lagi? Bawa keliling bandar ataupun pekan, maklumkan kepada orang awam. Inilah akibatnya orang yang mendahulukan akal dan membelakangkan Al-Quran dan As-Sunnah. Wih, hukuman tu kalau ada Allah ni cukup syok. Cukup syok. Kemudian yang kelima, qatluhum, bunuh mereka. Ini bukan semua anak tuan-tuan dan puan sekalian, ini dilaksanakan oleh salaf terdahulu, seperti mana Ali bin Abi Talib radhiyallahu an memerangi golongan-golongan Khawarij, bunuh golongan Khawarij, seperti mana Khalid bin Abdullah Al-Qusari membunuh Ja'd ibn Dirham. Sebenarnya Ja'd bin Dirham pengasas kepada aliran Qadariyah. Orang yang menyambung apa yang dinyatakan oleh Ma'bad Al-Juhani. Tuan-tuan dan puan sekalian, Ja'd bin Dirham ni apa dia kata? Dia di antara yang membawa kepada kewujudnya aliran pemikiran Mu'tazilah. Apabila firman Allah Subhanahu wa taala, wattakhadallahu Ibrahim khalila, Allah pilih Ibrahim sebagai khalil, kekasih dia. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala berkata-kata dengan Musa. Ja'd bin Dirham kata apa? Allah tak menjadikan Ibrahim sebagai kekasih dia, dan Allah tidak berkata-kata dengan Musa. Disebabkan perkataan dia, Khalid bin Abdullah Al-Qusari turun ke bawah, pegang kepala dia, fadhabahahu, sembelih tu. Pasal ideologi, perkataan saja. Betapa dulu tuan-tuan dan puan sekalian, ahlu sunnati wal jamaah, kuat mereka, gagah mereka, haibah mereka.
Ahli bid'ah semua kecut perut. Tak berani buat apa tuan-tuan dan puan sekalian. Disembelih Ja'd bin Dirham, dihukum bunuh hanya kerana ideologi. Tu ideologi ni bahaya. Lah ni kita tak boleh nak pergi tangkap bunuh orang tu suka, tak boleh, tak boleh. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi apa hak kita boleh buat? Larang orang. Jangan baca penulisan si fulan, jangan pergi kelas si fulan, jangan ambil ni, jangan ambil, tolak perkataan ni, kena jawab. Itu yang perlu kita lakukan. Ini yang salaf rahimahumullah praktikkan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Begitu juga yang seterusnya, yang keenam, tidak bersolat di belakang mereka. Tidak bersolat di belakang mereka. Ini ahli bid'ah yang telah mencapai tahap kekufuran. Kalau ahli bid'ah yang tak kufur, tuan-tuan dan puan sekalian, jangan pula saya pergi lawan tarik untuk imam depan. Pasal apa? Baca kunut, kacau. Jangan buat lagu tu. Pasal apa? Pasal baca doa kuat lepas mayang. Jangan. Ini yang saya katakan di sini, meninggalkan solat di belakang mereka adalah sekiranya bid'ah tersebut telah menyebabkan pelakunya itu kufur, seperti bid'ah Qadariyah. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata tentang Qadariyah ini, ulaika syiraru hadhihi al-ummah la ta'udu mardahum wa la tusallu alaihim. Wa la tusallu ala mautahum. Mereka inilah, sesungguhnya mereka ini merupakan seburuk-buruk manusia. Jangan menziarahi mereka ketika mana mereka sakit, dan jangan bersolat ke atas mereka. Juga erti solat ini bukan saja solat di belakang mereka jadi imam, kita tak mayang belakang mereka, bahkan juga kita tidak lakukan solat jenazah ke atas mereka. Perkataan Ibn Abbas. Sebab kalau pelaku bid'ah yang masih belum kufur dengan kebid'ahannya, ahli sunnah tetap bersolat di belakang mereka, dengan syarat dia merupakan imam yang terlantik. Sebagaimana kata al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sallu wa alaihi bid'atuh. Salatlah kamu dan dia kekal dengan bid'ah dia. Itu selama mana tak membawa kepada kekufuran. Tapi kalau bid'ah yang membawa kepada kekufuran, seperti bid'ah Syiah, Imamiyah, Ithna Asyariyah, Imam 12, yang ni tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena elak daripada salat di belakang imam-imam mereka. Wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, begitulah sedikit sebanyak tentang prinsip-prinsip salaf. Jadi kita tahu 4 benda. Prinsip salaf dalam memelihara diri daripada terjatuh dalam bid'ah. 1, menyeru manusia kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kedua, salaf mencela bid'ah dan mencela pelaku-pelaku bid'ah. Ketiga, menutup jalan-jalan dan ruang-ruang yang boleh membawa seseorang kepada bid'ah. Dan yang keempat, iaitu menjatuhkan hukuman ke atas pelaku-pelaku bid'ah. Ini metodologi salaf yang menyebabkan generasi mereka secara umumnya terselamat daripada bid'ah. Walaupun kita tak nafikan wujud di sana perpecahan-perpecahan yang membawa kepada kelompok-kelompok dan pelaku-pelaku bid'ah. Walau bagaimanapun, kata al-Imam Al-Fudail ibn Iyad, ittabi' turuqal huda wa la yadurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turuqud dalalah wa la taghtarru bi kathratil halikin. Maksud dia, ikutlah jalan kebenaran dan jangan sama sekali jumlah yang sedikit itu memudaratkan kamu, dan juga hendaklah kamu menjauhi jalan-jalan kesesatan itu, dan jangan sama sekali kamu tertipu dengan ramainya pemusnah-pemusnah agama itu. Maksudnya, nilaian ukuran bukan kepada jumlah dan kuantiti. Nilaian ukuran adalah kesesuaian dengan kebenaran, bertepatan apa tidak dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, sesuai dengan petunjuk Salaful Ummah. Jadi ini tuan-tuan dan puan sekalian, ambil benda ni, jadikan dia sebagai satu prinsip kita. Yang mana kita boleh praktikkan, kita praktikkan. Yang mana yang kita ada keterikatan, kita kena ikut keterikatan tersebut sesuai dengan undang-undang dan perlaksanaannya. Jangan piduk tampak ahli bid'ah ikut suka. Bagi buku dia mampu aku. Sekali lagi masuk, oh dia ni ya, ustaz ni lah yang suruh kan. Jangan buat pasal, tuan-tuan dan puan sekalian. Wallahu a'lam.
Seterusnya berkata Al-Imam Ibnul Jauzi di sini, wa qad qala Zaid bin Thabit li Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma hina qala lahu ijma' al-Qur'an kaifa taf'alan syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Zaid bin Thabit kepada Abu Bakar dan juga Umar ketika mana kedua-duanya berkata kepada beliau, wahai Zaid, kumpulkanlah Al-Quran itu. Kata Zaid, bagaimana hampa berdua ni melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya katakan, asal pegangan para salaf adalah al-ittiba', ikut apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Itu asal. Itu dasar. Kita kena letak benda ni teratas, tuan-tuan dan puan sekalian. Sayang kalau kita letak rasional itu atas, dan Al-Quran dan As-Sunnah itu dirujuk kepada rasional pula. Jangan, tu terbalik. Sepatutnya kita letak Al-Quran dan As-Sunnah teratas. Rasional itu adalah sokongan. Ini penting. Kadang-kadang manusia dia lupa. Dia melihat kepada realiti, dia melihat kepada YouTube, dia tengok TV, dia baca surah Abaq. Dia menyebabkan dia mendahulukan realiti dia, dia mendahulukan suasana dia, dia mendahulukan rasional dia, mendahului Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sedangkan Ahlus Sunnati wal Jamaah, umat Islam yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, bila-bila masa, dalam apa jua keadaan, dasar mereka, rujukan utama mereka Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian kita pada zaman ini, oleh kerana kita kekurangan ilmuwan, kekurangan ulama, kita perlu merujuk kepada ulama-ulama salaf dalam rangka memahami Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Serah kat kita, hancur habis. Yang tu yang duk jadi solat tasbih. Pasal apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dalil harusnya solat tasbih. Pasal apa? Pasal serah kepada mangkuk-mangkuk, cawan, pinggan dan belanga ni. Kita tak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah yang sesuai dengan kefahaman dan pendirian salaful ummah. Tuan-tuan dan puan sekalian, seterusnya, wa an Abil Bakhtari qala akhbara rajulun Abdullah ibn Mas'ud anna qauman yajlisuna fil masjid ba'da al-maghrib fihim rajulun يقول كبروا الله كذا وكذا وسبحوا الله كذا وكذا واحمدوا الله كذا وكذا. قال عبد الله فإذا رأيتهم فعلوا ذلك فأتني فأخبرني بمجلسهم. فأتاهم فجلس فلما سمع ما يقولون قام فأتى ابن مسعود فجاء وكان رجلا حديدا فقال أنا عبد الله بن مسعود والله الذي لا إله غيره لقد جئتم ببدعة ظلما ولقد فضلتم أصحاب محمد علما. فقال عمرو بن عتبة أستغفر الله. فقال عليكم بالطريق فالزموه ولئن أخذتم يمينا وشمالا لتضلن ضلالا بعيدا. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini kisah Abdullah ibn Mas'ud. Cerita ni masyhur, semua orang pakat cerita. Tapi sejauh mana dipraktikkan cerita ini dalam kehidupan seharian, wallahu alam. Mereka hanya praktikkan dalam isu tahlil, isu Maulid Rasul, isu qunut, isu baca buku Quran tiap kubur. Habaq ni ya. Tuan-tuan, dalam bab akidah, dalam bab manhaj, prinsip ahli sunnah, dalam kehidupan, dalam bab muamalatul hukam, berkomunikasi dengan pemerintah. Nak tahu mana? Kesemua ni dalam bab berurusan dengan masyarakat, dalam bab berurusan dengan orang-orang kafir, non-muslim. Tuan-tuan, ini semua kita kena datangkan dalam agama kita. Ini prinsip yang diberikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Apa dia? Cerita dia. Telah memberitahu seorang lelaki kepada Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya di sana ada satu kaum yang mereka duduk dalam masjid lepas maghrib, dan bersama-sama dengan mereka ada seorang lelaki yang berkata, bertakbirlah seperti ini dan seperti itu, bertasbihlah
seperti ini dan seperti itu. Bertahmidlah seperti ini dan seperti itu. Kabirullah maksudnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbirlah. Sabbihuna, ini tasbih. Subhanallah, Subhanallah. Kemudian Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila hang tengok mereka buat benda ni, mai jumpa aku. Bagi tahu kepada aku majlis mereka tu kat mana. Di mana aku nak pergi. Maka Ibnu Mas'ud pun pergi. Sampai dekat majlis mereka, Ibnu Mas'ud pun duduk. Dan bila Ibnu Mas'ud mendengar apa yang mereka duk cakap, takbir, tahmid, tasbih, subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, dan seterusnya. Ibnu Mas'ud pun bangkit, bangun, dan Ibnu Mas'ud datang kepada mereka. Dan dalam riwayat ini disebut, Ibnu Mas'ud ini seorang lelaki yang hadid. Wa kana rajulan hadida. Hadid ni maksudnya, kata Syekh Ali Hasan Al-Halabi, syadidan had, yang tegas, tegar. Bukan nangwe ni. Bukan jenis au, tak ada au. Jenis lembek. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tegas, keras beliau ini, perwatakan beliau. Beliau berkata, aku, ana Abdullah ibn Mas'ud. Aku ni Abdullah ibn Mas'ud. Demi Allah, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Sesungguhnya kalian telah mendatangkan bid'ah yang penuh dengan kezaliman. Dan kalian telah mendahulukan sahabat Nabi yang penuh dengan ilmu, pengetahuan. Yakni hampa semua ni mai buat bid'ah zalim. Hampa telah mendahulukan sesuatu yang lebih mulia, yakni sahabat Nabi yang telah mendahului kalian dari sudut ilmu. Menunjukkan bahawasanya kalau hampa tak tahu, hampa tanya aku. Tanya sahabat Nabi radhiyallahu alaihi. Kemudian kata beliau lagi, kata Amr ibn Utbah, astaghfirullah. Astaghfirullah. Kemudian kata Ibn Mas'ud, alaikum bit-tariq. Hendaklah kamu tetap atas jalan ini. Jalan apa, tuan-tuan dan puan sekalian? Al-Quran, As-Sunnah, sesuai dengan petunjuk sahabat Nabi. Falzamu, lazimilah ia. Dan sekiranya kamu ambil kanan, ambil kiri, nescaya kamu akan sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ini kata sahabat Nabi radhiyallahu anhu, generasi yang Allah muliakan, generasi yang Rasul sallallahu alaihi wasallam agungkan. Kita ada senarai nama kat situ. Tuan-tuan dan puan sekalian, belum tentu. Tak tahu kita kedudukan kita di mana. 70,000 orang yang dijanjikan masuk syurga. Sahabat Nabi pun dah ramai, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita masuk korum ke tak? Nu ulama-ulama ada lagi. Hak dijanjikan masuk syurga tanpa hisab. Generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, generasi seterus daripada mereka selepas itu yang mengikuti manhaj dan jejak langkah mereka. Ada senarai nama kita tak? Jadi kalau kita benda tu pun kita tak boleh nak pastikan, tuan-tuan dan puan, wallahu a'lam, benda di ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita melazimi jalan yang mulia ini. Jalan yang ditinggalkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Ikutlah mereka, peganglah mereka. Biar siapa-siapa pun, orang cerdik mana pun, doktor ke, profesor ke, apa ke, hebat lagu mana ke, pakaian dia hebat ke, muka dia comel loteng ke, macam mana pun, tuan-tuan dan puan sekalian, kita tetap berkewajipan berpegang kepada Al-Quran, As-Sunnah, sesuai dengan petunjuk mereka ni, generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jangan tengok pada kita, jangan tengok pada saya, pada mana-mana ustaz, tetapi lihatlah perkataan-perkataan, ulasan-ulasan yang sesuai dengan kefahaman dan petunjuk salaf, petunjuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan sekalian, seterusnya kita baca sikit ya, kita tahu nanti.
luzumu tariqi ahli sunnah, melazimi jalan ahli sunnah. Kata al-Imam Ibn al-Jawzi, qad bayyana anna al-qawma kanu yatahadharuna min kulli bid'atin wa in lam yakun biha ba's li'alla yuhdithu ma lam yakun. Sesungguhnya telah jelas bagi kita bahawasanya al-qaum, yakni merujuk pada generasi-generasi terdahulu, mereka sangat-sangat berhati-hati bagi setiap bid'ah. Walaupun kadang-kala, kata al-Imam Ibn al-Jawzi, bid'ah tu dilihat macam okey saja, macam tak apa pun. Sebab apa? Sebab generasi terdahulu takut kalau kita buka saja ruang, maka akan terciptalah benda-benda yang tak pernah wujud. Tuan-tuan tengok, tara duk kawal ni, duk habaq kembali pada Quran dan Sunnah, kembali pada Quran dan Sunnah, berapa banyak bid'ah ni. Kalau nak timbang, tuan-tuan dan puan sekalian, nak timbang ni lebih berat daripada bumi ni apa. Kalau nak timbang bid'ah ni, apa yang orang duk buat, taman ke taman pun dah lain dah bid'ah dah, negeri ke negeri pun dah lain dah bid'ah dah, surau ke surau pun dah lain dah bid'ah dah, rumah ke rumah pun dah lain dah bid'ah dah. Kira lagu mana tuan-tuan dan puan sekalian? Bahkan mungkin setiap institusi keluarga tu dia ada bid'ah tersendiri yang ditinggalkan oleh nenek moyang dah, ada tak boleh tinggal. Mungkin, saya tak kata mesti, mungkin, wallahu a'lam. Nah, abang kata betapa banyaknya, walaupun Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi telah berusaha untuk mengawal semua benda ni dengan doa-doa yang mukhlisin, para pendakwah yang ikhlas, mereka berdakwah menyampaikan agama, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan As-Sunnah sesuai dengan petunjuk salaf. Walau bagaimanapun bid'ah ni makin duk banyak. Sebab tu Nabi berikan kepada golongan-golongan ahli sunnah ini satu title dan label. Label ni betul, iaitu ghuraba, iaitu golongan-golongan yang asing, ataupun dalam kata lain literal, pasal diikut sangat Al-Quran dan Sunnah tu. Golongan yang pelik. Mereka ni kira ikut Quran Sunnah. Quran Sunnah memang ikut Quran Sunnah, memang kami nak ikut pun, tak payah suruh, memang kami nak ikut pun Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan petunjuk generasi salaf. Label yang diberikan oleh Nabi ini sebenarnya satu kata-kata dan tanda semangat untuk kita meneruskan perjuangan. Apa kata Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bila sahabat bertanya siapakah orang-orang yang asing lagi pelik ni? Kata Nabi, apa kata Nabi? Alladzina yuslihuna inda fasadin nas, orang-orang yang mana mereka ini salih di saat manusia. An-nas, Nabi guna perkataan an-nas merujuk kepada keumuman manusia. Manusia semua tengah duk rosak. Puak gharib ni saja, puak-puak yang pelik, ghuraba ni saja, mereka berada dalam keadaan yang salih. Jadi kita tak pelik dengan sedikitnya jumlah gerakan dakwah ahli sunnati wal jamaah, gerakan dakwah salaf ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini adalah realiti. Yang ini baru betul realiti. Sebab dakwah salaf ini sentiasa sedikit, dan dia sentiasa kecil kelompok mereka. Orang-orangnya pun kecil. Kalau tak orang-orang dia tak kecil, berjiwa besar, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, seterusnya kata al-Imam Ibn Jauzi, wa qad jarat muhdathatun لا تصادم الشريعة ولا يتعاطى عليها فلم يروا بفعلها بأسا كما روي أن الناس كانوا يصلون في رمضان وحدانا وكان الرجل يصلي فيصلي بصلاته الجماعة فجمعهم عمر بن الخطاب على أبي بن كعب رضي الله عنه فلما خرج فرآهم قال نعمة البدعة هذه lianna salat al-jama'ati masyru'ah. Kata beliau, sesungguhnya telah berlaku pada generasi-generasi terdahulu perkara-perkara yang baru yang tidak menyelisihi syarak, yang mana generasi-generasi terdahulu melihat perbuatan ini tidak menjadi masalah. Sebagaimana berlaku diriwayatkan bahawasanya manusia-manusia
mereka itu bersolat di dalam bulan Ramadan secara bersendirian, kelompok-kelompok sendiri-sendiri. Dan wa kana ar-rajulu yusalli fayusalli bi salatihi al-jama'ah. Maka apabila seorang lelaki sembahyang, ada orang pakat mai ikut dia. Ini kelompok dia. Orang lelaki pula sana sembahyang, ada pakat orang mai ikut dia. Kelompok-kelompok yang kecil-kecil dan berbeza-beza. Maka Umar Al-Khattab kumpul mereka semua ni supaya solat di belakang seorang imam sahaja, iaitu Ubay bin Ka'ab. Bila Umar keluar daripada rumah dia, dia tengok ramai orang pakat duduk sembahyang di belakang Ubay bin Ka'ab, maka Umar berkata, semula-mula bid'ah adalah ini. Pasal apa? Kata Al-Imam Ibnul Jauzi, sebab solat secara berjamaah itu masyru'ah, memang disyariatkan. Jadi dia tak bertembung dengan syariat pun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, begitu juga kata dia seterusnya, kita perhabis bab ni sikit lagi. Faqad bana bima dzakarna anna ahla sunnati humul muttabi'un. Telah jelas seperti mana yang kami terangkan, sesungguhnya ahli sunnah itulah mereka generasi yang ikut saja. Ikut apa? Al-Quran, As-Sunnah, sesuai dengan petunjuk salaf. Wa anna ahlal bid'ati humul mudhhiruna syai'an lam yakun qabl. Dan sesungguhnya ahli bid'ah itu, mereka lah orang-orang ataupun kelompok yang menzahirkan sesuatu yang tak pernah wujud sebelumnya. Wala mustanadalah, dan mereka tidak ada sandaran pun, dokongan pun. Walihada istataru bi bid'atihim, kerana itu mereka sebenarnya telah terlindung dengan bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Walam yaktum ahlus sunnati madhabahum, dan ahli sunnah ni tak pernah menyembunyikan mazhab mereka. Ahli bid'ah, dia sembunyikan mazhab dia, Pak. Pasal apa? Dia sembunyikan dalil. Dia tak ada dalil. Sebab tu mereka menyembunyikan pegangan mereka, dasar mereka, sandaran mereka. Pasal apa? Sebab tak ada dalil. Cuba pergi sembang tengok, korek mana dalil. Lalah kali dia pergi kitab ni. Lalah sekali dia pergi, si fulan kata. Si fulan ni ulama warasatul anbiya, dia pergi kat tu. Ulama pewaris para nabi. Bila ulama pewaris para nabi, kita kena terima apa kata ulama. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu hujah yang terakhir. Sebab tu mereka menyembunyikan dalil mereka. Dengan mereka selalu, kebanyakannya, bukan kebanyakan, yakni sebahagian daripada mereka mengatakan bahawasanya ini Nabi SAW buat, ini afdal, ini sunnah, ini dalil. Kita yang menjadi mangsa dan kita yang tertipu. Seperti mana peristiwa Ahmad Nisfu Sya'ban. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita mesti apa? Kalau orang duk tanya banyak sangat, tiap-tiap tahun soalan tahunan, tiap-tiap tahun benda yang sama, telefon apa masalah, apa dalil, apa hadis dan sebagainya. Hadis tentang kelebihan malam tersebut, malam nisfu Sya'ban, hadis yang sahih. Adapun tidak ada hadis yang sahih di sana yang menjelaskan tentang amalan-amalan tertentu, amalan-amalan khusus, seperti bacaan Yasin 3 kali, seperti ada solat-solat tertentu, seperti puasa-puasa tertentu. Tidak ada dalil dan nas-nas yang khusus. Hanya ada diceritakan tentang kelebihan malam tersebut semata-mata oleh Nabi SAW. Adapun siapa-siapa yang nak mendatangkan amalan, nak menetapkan amalan tertentu, bagi dalil. Bila dia bagi dalil, hadis dia dhaif. Dhaif jiddan ataupun palsu. Benda ni bukan sahaja ni Al-Imam Nawawi rahimahullah pun dah jelas dah. Apatah lagi ulama-ulama hadis yang seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani pun dah jelas cerita panjang pasal hadis-hadis yang berkaitan dengan Sya'ban. Tak ada hadis-hadis yang sahih tentangnya. Begitu juga ulama-ulama hadis mutaakhirin seperti Syekh Al-Albani rahimahullah dan sebagainya menceritakan tentang betapa tidak wujudnya di sana hadis-hadis yang sahih tentang amalan-amalan tertentu. Saya katakan amalan-amalan khusus. Siapa yang nak buat, datangkan dalil. Kalau hangpa tak datangkan dalil, sama seperti Al-Imam Ibnul Jauzi kata, walihada istataru bi bid'atihim. Oleh kerana itu, mereka sembunyikan bid'ah-bid'ah mereka. Sembunyikan apa? Sembunyikan hujah. Tak boleh berhujah. Lepas tu mereka mulalah melabel. Puak-puak ni Wahabi, puak-puak ni sesat. Pasal apa? Inilah yang dilakukan oleh Arab Jahiliyah dulu.
Bila mereka tak mau terima apa yang dibawa oleh Nabi, mereka tak mampu mendatangkan satu ayat pun seperti Al-Quranul Karim, mereka label Nabi penyair, mereka label Nabi penyihir, mereka label Nabi SAW pendusta. Ini mereka labelkan Nabi. Jadi biasalah orang bila dia tak mampu nak bagi hujah, dia label orang lain. Jadi ini merupakan satu kebiasaan dan sikap orang-orang yang dia tak mampu berikan dalil dan yang tak mampu berhujah. Wallahu a'lam. Dan yang terakhir kita baca satu lagi perkataan Anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Mughirah bin Syu'bah berkata, Nabi SAW bersabda, la yazalu nasun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum zahirun. Sesungguhnya akan sentiasa sahaja daripada kalangan umatku mereka ini jelas di atas kebenaran sehingga datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap berada jelas di atas kebenaran tersebut. Tetap jelas berada di atas kebenaran tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, dan berkata seterusnya Al-Imam Ibnul Jauzi yang terakhir sebelum kita berhenti, wa qad qala Muhammad bin Ismail Al-Bukhari qala Ali bin Al-Madini hum ashabul hadis. Telah berkata Al-Imam Al-Bukhari, telah berkata Ali ibn Al-Madini, tok guru pada Imam Bukhari, mereka-mereka itu, yakni mereka yang berada jelas di atas kebenaran itu. Walaupun telah datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap berada di atas kebenaran itu. Mereka itu adalah ashabul hadis. Ashabul hadis. Ahli hadis. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Madini. Tuan-tuan, bagi faham syarat dia kena keluar kuliah hadis. Dah. Bukan syarat dia kena keluar kuliah hadis. Sagi orang keluar kuliah lain kacau. Tuan-tuan, dia bukan syarat keluar kuliah hadis. Maksud ashabul hadis dulu dalam membezakan di antara ahli sunnah wal jamaah dengan kelompok-kelompok ahli bid'ah. Ahli sunnah dinamakan sebagai ashabul hadis. Itu adalah asalnya. Mengapa? Kerana mereka tegar berpegang dengan hadis-hadis Nabi SAW di saat berlaku pemalsuan hadis, di saat berlaku penyebaran hadis-hadis yang lemah, di saat wujud di sana golongan-golongan yang anti hadis, di saat manusia mereka cipta amalan-amalan baru dalam agama, bid'ah dan sebagainya, kami tetap berpegang dengan hadis Nabi. Dulu sandaran yang paling kuat hadis. La nidak, la ni rasional. Tuan-tuan, kita kena kembali kepada kegemilangan zaman ini. Siapakah umat yang jelas berada di atas kebenaran ini? Zahir mereka di atas kebenaran, iaitu mereka adalah ahlul hadis, ashabul hadis, yang sentiasa berusaha kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi SAW sesuai dengan pemahaman ataupun petunjuk generasi salaf. Wallahu a'lam. InsyaAllah pada minggu yang akan datang kita akan menjelaskan topik penting ini, inqisamu ahli bid'ah, perpecahan ahli bid'ah, sejarah kepada perpecahan ahli bid'ah yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah. Jadi sekiranya ada satu dua soalan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, macam Ustaz katakan tadi pasal syok kalau hukum ni dijalankan pada masa sekarang. Tapi masalah sekarang ni kita bukan berada di zaman Abbasiyah, Ustaz. Jadi soalan saya, dia sejauh mana wakil memainkan peranan dalam membina hukum? Oh ya, betul lah ni. Ya Allah. Silap cakap ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita perlu kita ketahui pertama sekali, dasar asal kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah, juga ijma'. Itu adalah dasar yang asas. Dasar yang asas inilah berpindah dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, dan setiap generasi itu dia akan berlaku perkara-perkara yang dilihat menyalahi dan menyanggahi dasar-dasar tersebut. Cuma apa tindakan kita yang mengakui bahawasanya kita berpegang dengan dasar-dasar ni? Kalau
sekiranya kita ahli bid'ah, kita akan meninggalkan dasar dengan menyanggah dasar-dasar tersebut dengan berhujjahkan realiti dan keadaan persekitaran kita. Tetapi kalau kita berpegang dengan dasar-dasar ini, kita akan menyanggah realiti dan kita akan menyeru manusia kembali kepada dasar-dasarnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita pada hari ini, di saat umat Islam, tengok persekitaran kita sudah. Betapa kita ditipu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Orang-orang agama pada hari ini diminta supaya bersikap profesional, berpakaian pun tak payahlah pakai lebay dah, tak payahlah pakai jubah dah, tak payahlah berjanggut dah. Lah ni nothing. Janggut ni pakai jubah, pakai kepiah, nampak mundur. Tak payahlah nak pakai pakaian yang menutup aurat, pakai Allah biasa. Tapi tidak pula orang-orang yang profesional ni, engineer ke, jurutera ke, arkitek dan siapa-siapa yang profesional lain daripada bidang agama, diminta mereka supaya simpan janggut. Diminta supaya mereka berpakaian dengan ala-ala syar'i. Sebab tu ketika saya di Jordan itu, datang adalah pegawai daripada institusi tertentu yang bagi beasiswa kepada pelajar. Mai dia kata apa? Dia kata ni hampa-hampa ni duk pakai jubah, pakai purdah apa semua ni, nanti balik Malaysia hampa berkali pakai. Hampa kena faham waqi' kita di Malaysia. Saya angkat tangan, saya kata, ni tuan, minta maaf saya nak celah sikit. Kami nak pakai pakaian syar'i di sini yang duk kalut pasal apa? Awak tuan tak pergi ke UK, tuan tak pergi ke UK, habakkan pelajar-pelajar di sana yang tak tutup aurat, suruh tutup aurat. Yang duk sibuk orang nak pakai pakaian syar'i ni, hang nak marah apa pasal? Nampak tak tuan-tuan dan puan sekalian? Betapa berjayanya ideologi Yahudi ini, ideologi kufar ini untuk menjadikan realiti itu sesuai dengan pemikiran dan ideologi mereka. Sehingga kan mereka menggagalkan umat Islam. Sehingga kan mereka berusaha untuk mengubah Islam dan umat Islam itu sendiri. Nak ubah Islam payah sebab agama Islam bersanad. Agama Islam bukan macam kita Injil. Ambil kitab, tambah, pergi bagi. Mai orang ni sikit, aku terjumpa kitab baru pula. Boleh tambah, boleh tukar tambah. Bukan seperti Yahudi, bukan seperti agama lain. Islam bersanad, Al-Qurannya bersanad, mutawatir. Sampai kepada Nabi SAW. Nak ubah Islam payah. Apa yang dia boleh buat? Ubah umat Islam. Ubah persepsi umat Islam tentang Islam. Ubah persepsi umat Islam tentang agama mereka sendiri. Tentang Nabi mereka. Tentang hadis-hadis. Tentang Al-Quran. Bila mereka berjaya ubah persepsi umat Islam tentang agama mereka. Ubah persepsi tentang Al-Quran. Al-Quran, ada benda yang kita sesuai, kita pakailah ni. Ada benda yang tak sesuai. Oh, ini masalah. Tuan-tuan, lupakah hadis Nabi SAW, hadis akhir zaman? Memang kita berada di akhir zaman pun, memang setelah kewafatan Nabi itu adalah akhir zaman. Memang setelah kelahiran Nabi itu adalah akhir zaman. Tapi dekatnya kita dengan kiamat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di mana bila Nabi menceritakan tentang sahabat-sahabat, kata Nabi, bercakap dengan para sahabat, tuqatilukumul yahud hatta yaqul al-hajar hada yahudi warai ta'al ya mu'min faqtulhu. Sesungguhnya akan berperang dengan kalian, wahai Yahudi. Akan berperang dengan kalian, Nabi kata kepada sahabat, adalah orang Yahudi. Di mana fatasallatuna alaihim, kamu akan menguasai mereka, yakni para sahabat akan membunuh mereka, sehingga mereka berlari bersembunyi di belakang batu-batu, dan sehingga batu-batu berkata, wahai mukmin, Yahudi di belakang aku, mai bunuh dia. Benda ni berlaku bila? Bila berlaku? Bila berlaku, tuan-tuan dan puan sekalian? Sebelum kiamat. Pasal apa Nabi menggunakan sandaran ataupun kata nama yang merujuk kepada sahabat? Tuqatilukum, kalian ni akan berperang. Apa dia? Apa ulasan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani? Apa dia, tuan-tuan dan puan sekalian? Merujuk kepada generasi yang mana berpegang, berpijak dengan metodologi, manhaj para sahabat. Akan berperang dengan Yahudi, yakni generasi yang berpegang dengan manhaj, metodologi, prinsip sama seperti kamu, para sahabat. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, realitinya
agama Islam ini yang pada hari ini golongan-golongan kufar, golongan-golongan liberal, golongan-golongan plural cuba memainkan ini, suatu hari nanti ia akan kembali bersinar di atas manhaj dan metodologi para sahabat, membuktikan bahawasanya Al-Quran dan As-Sunnah itu sesuai sepanjang zaman sampai bila-bila. Tak ada masa pun kita boleh kata, tuan-tuan dan puan sekalian, oh yang ni tak apa nak sesuai, yang ni kita kena jelaskan kok ni, yang ni kita kena jelaskan kok ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena ingat, saya katakan tadi, dasar kita Al-Quran, As-Sunnah sesuai dengan petunjuk salaf, itu dasar. Realiti yang berlaku, kita kena kembalikan kepada dasar ni, dan kita kena cuba sesuaikan dengan dasar ni. Bukan dasar tu nak disesuaikan dengan realiti, tu terbalik. Yang tu kita akan mendahulukan akal kita melebihi Al-Quran dan Sunnah, dan seolah-olah tak wujud di sana ta'zim, sikap memuliakan Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu kata Sufyan Ats-Tsauri, tuan-tuan dan puan-puan, apa kata dia? Ini sata'ta alla tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al. Kalau kamu mampu untuk tidak menggarukan kepala kamu ketika gatal kecuali dengan dalil, lakukanlah. Tak ada dalil, aku tak garu kepala. Buat. Boleh buat pasal apa? Pasal sikap generasi salaf memuliakan dalil, nas, nak bertindak, nak bergerak dengan dalil. Jadi kita yang kena sesuaikan realiti dengan nas, bukan nak minta nas sesuaikan dengan realiti. Keterbalikan ini membuatkan manusia hilang akal, hilang arah, yang mana satu keutamaan dalam kehidupan dia. Quran, Sunnah, Salaf, ataupun rasional ke, liberal ke, realiti ke, dan sebagainya. Jadi kita kena hati-hati, tuan-tuan dan puan sekalian. Jangan tertipu dengan keadaan. Al-Quran, As-Sunnah sesuai dipraktikkan bila-bila masa dan dalam apa jua keadaan. Yang penting, benda tu dasar dulu. Kemudian baru kita susuli dengan kaedah-kaedah yang seterusnya. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ustaz, katakan tadi ciri-ciri ahli bid'ah adalah antaranya mereka yang gemar berjidal. Apa pula pandangan Ustaz bila mana kita seringkali menggunakan laman Facebook khususnya untuk mempertahankan dan menegakkan hujah-hujah yang seterusnya akan tercetusnya jidal? Adakah kita termasuk ahli bid'ah? Tuan-tuan, berjidal ni yang diartikan dengan berjidal, kata Nabi SAW, wajadilhum billati hiya ahsan, menunjukkan ada keharusan berjidal di sana dengan syarat, iaitu biar sesuai apa yang kita sampaikan itu dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan kita keluar daripada tu, jangan kita keluar daripada metodologi Al-Quran dan As-Sunnah, supaya kita tak mau orang itu terima kebenaran dengan rasional. Sebab kalau terima kebenaran dengan rasional dan realiti, bila berubah realiti, berubah juga dia. Kita nak orang terima kebenaran itu dengan nas, seperti mana saya sebut tentang pengharaman khinzir. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila khinzir itu H1N1, tahun H1N1, orang pakai takut semua H1N1 tuan-tuan dan puan sekalian, keluar dalam berita, keluar dalam surat abad, orang pakai menulis tentang betapa khinzir ini, babi ini kotor, babi ini najis lah, babi ini macam-macam tulis, babi ini bahaya, ada kuman dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan sekalian, hak mana kita nak dahulukan? Kita nak dahulu cerita kepada manusia, hampa kena terima dan beriman dulu, khinzir itu haram, haram, haram. Dia kena pakai tagline tu lah ni. Ataupun hampa nak kena terima khinzir itu sebab kita tak boleh makan dia, sebab dia kotor dulu, sebab dia jijik, sebab dia jenis dia tak ada perasaan jealous, cemburu kalau bini dia pemain orang lain. Okay. Bini dia apa? Apa khinzir betina. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang saya nak kata di sini? Kadang-kadang kita hilang keutamaan, lupa nak cerita mana. Tuan-tuan nak bagi tahu betul-betul, di UK, di barat pada hari ini, khinzir jadi bahan haiwan uji kaji, khususnya untuk operasi yang berkaitan dengan jantung. Pakar-pakar jantung kita, IJN kat Institut Jantung Negara, saya pernah berkhidmat sempat di sana setahun lebih kat 2 tahun.
Depa pi sana tuan-tuan dan puan sekalian, yang dijadikan uji kaji adalah khinzir. Sebab apa? Sebab khinzir ni adalah haiwan yang paling dekat dengan manusia. Dan depa kata buka-buka dia kangkang dengan khinzir tu putih macam orang. Khinzir yang bersih. Dan depa sekarang ni sedang berusaha untuk ciptakan khinzir yang bebas daripada kuman. Lah ni nak beriman dengan realiti ke Quran dan Sunnah? Kalau realiti 10, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun lagi keluar khinzir hak bebas daripada kuman, khinzir hak sihat dimakan. Kita nak kata apa? Hari ni kita nak bercakap khinzir haiwan jijik kotor, depa tunjuk sangat tempat sangat elok dipasangkan Quran lagi dengar. Khinzir dengan Quran. Dah kita nak pasang ayam, kita pasang Quran, itik kita pasang Quran, lembu kita pasang Quran, kambing kita pasang Quran, lah ni babi pun dia buat Quran. Kita nak kata apa? Babi itu pun jadi baik ya. Pendengar Quran banyak. Nak kata apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab tu kita kena jelaskan keutamaan, cara penjelasan kita kepada masyarakat. Yang mana yang haram dulu? Haram pasal apa? Haram disebabkan Allah haramkan dia. Baik buruk aku tak kira, yang penting Allah haramkan dulu. Sebab tu aku tinggal ya. Lepas tu nak cerita kata-kata serongan, rasional, reality, baru dia main lepas daripada tu. Tapi kalau kita letak rasional dulu, dia akan jadi masalah. Orang tersebut akan beriman dengan rasional. Begitu juga ketika mana kita berjidal, berbincang, berdebat tentang isu-isu agama. Jangan main akal semata-mata. Sebab pendalilan akal dia akan terputus apabila wujud di sana orang yang lebih cerdik daripada kita. Maknanya dia bukan cerdik pun, dia bodoh aja. Tapi pasal dia guna akal. Wallahu a'lam. Dia kata di sini, ustaz kita dilarang untuk mengubah ciptaan Allah yang telah diletakkan ke atas kita, memakai pendakap gigi, meluruskan rambut yang kerinting. Adakah termasuk mengubah ciptaan Allah? Boleh ustaz uraikan dengan jelas apa yang dikatakan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, at-taghyir li khalqillah, ubah ciptaan Allah ni, benda ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis. La'anallah, contohnya la'anallah al-wasilah wal mustawsilah, iaitu Allah Subhanahu wa taala laknat orang-orang yang tukang yang sambung rambut ataupun yang tukang penyambung rambut tersebut. Jadi dapat kita fahami daripada hadis ini bahawasanya mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, taghyir khalqillah, iaitu cuba mewujudkan sesuatu yang tak pernah ada. Itu adalah dawabit dia, prinsip asal dia. Contoh, rambut dah kata dah botak kepala dah. Botak kepala bagi orang yang sesuai dengan kadar umur tersebut, dia botak kepala. Tapi kalau orang yang dia berpenyakit daripada kecil, contoh umur dia 5-6 tahun, dia dah botak kepala, maka orang seperti ini diharuskan bagi dia mengambil ubat ataupun mengambil perubatan untuk nak tumbuhkan rambut dia, sebab tak sesuai dengan dia punya umur dia. Begitu juga orang yang rambut dia putih, rambut dia beruban ketika mana dia umur setahun, 2 tahun, rambut dia beruban. Jadi harus bagi dia. Begitu juga perubahan-perubahan yang menyebabkan lari dari perubahan tersebut, lari daripada ciri-ciri manusia yang normal. Seperti sumbing contohnya. Dia sumbing, lari daripada normal, maka harus bagi dia untuk jahit dan perbetulkan balik. Ataupun hidung dia terlari duduk kat belah sini hidung. Jadi payah dia tarik balik, boleh tarik balik medut sini. Ataupun telinga dia tiba-tiba duduk kat dagu, harus bagi dia untuk tarik balik letak di sini. Ini saya katakan perubahan-perubahan yang mana bercanggah dengan normal manusia. Jadi sebab tu menjadi satu keharusan. Tapi kalau dah normal dah, takat gigi tu biasa, dia nak pergi asah nak bagi sama, yang tu dilarang. Adapun kita pakai pengetat gigi tu untuk nak bagi samakan, itu satu keharusan kerana ia tak termasuk di dalam erti kata mengubah. Benda tu dah ada, kita just pakai dan ketatkan dia supaya dia tumbuh dalam keadaan yang baik, supaya dia kembali tersusun.
Adapun tadi ni, rambut dia tak ada dah. Memang sesuai umur tu dia tak ada rambut. Dia pergi tanam rambut dalam kepala. Itu termasuk dalam erti kata mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga macam orang bicara ada pada hari ni tentang rebonding. Boleh tak boleh Ustaz buat rebonding? Saya heran, yang rambut rintin dia teringin rambut straight. Pergi rebonding, tarik tak sangka 3 jam duduk itu. Yang rambut straight, Allah aku teringinlah rambut afro. Nak rambut jenis lagu tu. Tak tahu pasal apa. Jadi pakat-pakat dia lawan teringin. Tuan-tuan dan puan sekalian, di sini dibahaskan oleh ahli ilmu bahawasanya perubahan yang ada 2 pandangan di sini. Satu, perubahan yang bersifat kekal, itu perubahan yang tak boleh. Tetapi kalau perubahan tersebut bersifat sementara, bertujuan untuk berhias, contoh isteri kepada suami, maka itu diharuskan sekiranya ia termasuk dalam kategori perhiasan. Tetapi kalau bertujuan untuk menunjuk-nunjuk kepada selain daripada suami ataupun di luar sana, yakni tujuan untuk sombong dan sebagainya, maka perhiasan seperti itu tidak dibolehkan. Walau bagaimanapun saya sangat setuju dengan pandangan yang kedua, elakkanlah. Dibimbangi ia termasuk dalam perkara-perkara yang diharamkan di dalam syariat. Umum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala melaknati golongan-golongan yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Satu lagi soalan di sini. Ini nantilah, tak apa sesuai sikit. Soalan-soalan ni tak sesuai sikit. Okey, ada apa lagi? Ya. Bagaimana keadaan dengan imam-imam kami di masjid yang tak boleh, kami tak boleh cakap, kami tak boleh berbincang, boleh kami tak dengar. Maksudnya tak boleh bincang macam mana? Abaikan. Kalau tak bincang dengan dia pun tak boleh, dia tak mau dengar cakap kita, abaikan. Abaikan dia. Cuma kita kena ingat, saya dah cakap di awal-awal, perbezaan di antara ahli bid'ah. Yang kita cerita dia adalah ahli bid'ah. Dia ada ilmu, tapi dia adalah ahli bid'ah. Dia pereka bid'ah dan dia menyeru manusia kepada bid'ah dia. Berbeza dengan geng taklid buta. Geng yang mana Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka depa ada hati tapi depa tak mau nak faham. Depa ada telinga, depa tak mau nak dengar. Depa ada mata, depa tak mau nak tengok. Depa ini kata Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Al-an'am. Al-an'am tu apa dia? Haiwan apa? Haiwan apa tuan-tuan dan sekalian? Haiwan ternakan. Pasal apa Allah bagi nama haiwan ternakan? Mereka seperti haiwan ternakan. Haiwan ternak ni, tuan-tuan dan sekalian, Tuan dia suruh, terjun, lantai, dia terjun. Dia bukan jenis lari tu. Bukan jenis lembu liak, bukan jenis unta liak, bukan jenis kuda liak, tak mau dengar cakap. Tuan kata dia duduk, macam kita pergi dekat padang Arafah, biasanya orang pergi dekat Jabal Rahmah tu. Orang pergi tengok unta banyak kan. Tuan dia tarik hidung dia, suruh duduk. Dia duduk. Itu haiwan ternakan. Nak abang bagi kata bodohnya. Ulaika kal an'am. Mereka seperti haiwan ternakan. Bal hum adall. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Ini penjelasan Al-Imam Ibn Kathir. Sebab tu disebut haiwan ternakan. Bahkan haiwan ternakan ni tuan-tuan dan sekalian, kalau terlepas kandang dia teriak lampuh. Maksudnya kalau dia terlepas, dia tersesat. Kucing sesat tengok. Kalau kucing liang, dia tak kisah. Dia jalan pergi merata. Cuba kucing yang kita belah, hak sesat. Oh, dia bunyi tu lah. Wah, bunyi tu dengar macam tu. Sesat, dia tak jumpa balik rumah tu anda. Jadi itu sebab Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai haiwan ternakan. Jadi depa-depa ni tuan-tuan dan puan sekalian, ikut saja membuta tuli. Ni tu imam ni yang mana depa ni yang tak mau nak cakap, yang tak mau nak dengar. Wallah, sekiranya mereka ada ilmu, mereka menyeru pada bid'ah mereka adalah ahli bid'ah, dan hendaklah kita
berusaha untuk menyampaikan dakwah kepada mereka, sekiranya telah berusaha tetapi masih tidak dibolehkan lagi, gunakan saluran-saluran yang boleh sampai kepada dia untuk menasihati dia. Sekiranya dah sampai, dia tak boleh lagi, maka moga-moga Allah memberikan hidayah kepada dia. Tanggungjawab kita dah selesai. Wallahu a'lam. Salam. Ayo ni komen ni. Musabaqah Al-Quran. Kita bercakap betul-betul ya tuan-tuan dan puan sekalian. Saya minum teh lah. Saya kata cakap tak betul lah. Dia macam ni je. Fikir, tengok betul-betul fikir. Pertama sekali, Musabaqah Al-Quran Al-Karim ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh, dia ada beberapa kategori. Hakim ni, pengadilan ni, dia ada dari sudut fasahah, sebutan lahjah dia sebut tu. Dia ada dari sudut tajwid, dia ada dari sudut kelancaran baca, kemudian dia ada dari sudut, ada banyak lagi, dan di antara yang penting adalah dari sudut intonasi lagu dah. Tuan-tuan, lagu-lagu dia ni Bayati, Ras, Nahwan, Hijaz, Sikah, semua ni lagu apa? Perkataan mana ni? Perkataan ni memang mana? Mai daripada Parsi, bukan mai daripada Arab. Sebab itu merupakan salah satu ciri-ciri ulama ahli sunnati wal jamaah zaman berzaman untuk nak kenal pasti apa amalan tersebut terdapat di dalam Islam atau tidak, adalah merujuk amalan ni, perkataan ni ada dalam bahasa Arab ke tak? Sebab agama kita, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Nabi kita orang Arab. Cek tengok ada dalam Arab ke tak? Nahwan, Sikah, Hijaz, Ras, Bayati. Kita dulu pun sakan je kak. Tarik tak sangka. Tapi kita malas mengaji. Ustaz-ustaz tu duk tarik. Innahu kita lompat keluar tingkap. Kalau tidak wakil hantar cerok orang. Tuan-tuan. Itu satu. Yang keduanya, penilaian dia penting berdasarkan lagu dan juga cara intonasi bacaan. Orang yang tengok di rumah, orang tengok apa? Orang tengok hak baca paling sedap. Kali pak kena orang Rusia. Kali TV lain tu tengok muzik. Kali tengok pelulak Nigeria, Afrika. Bunyi. Allah, kali tengok bicara rakyat. Dan program-program yang sewaktu dengan dia. Jadi sebenarnya nilaian bukan duduk pada isi kandungan Al-Quran yang dibaca. Nilaian berada pada sedap atau tidak lagu tersebut. Ini masalah dia. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi sebab tu kalau kita lihat di zaman Nabi suruh sahabat baca Quran, Nabi dengar. Suara-suara sahabat sedap, ada yang Nabi puji, Nabi kata seperti suara Nabi Daud alaihi salam yang sedap suara dia. Boleh, tidak ada masalah. Tapi kita bimbangi, takut-takut ia lari daripada tujuan asal. Kita mendekatkan orang dengan Al-Quran dengan lagu-lagu dia, dihidangkan, sedap, cantik, indah. Tapi secara realitinya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang tak tengok pun. Orang tak tengok pada isi kandungan Al-Quran. Orang hanya bergantung kepada kesedapan suara yang dialunkan oleh pembaca Al-Quran tersebut. Jadi ini kita kena muhasabah. Kalau nak tengok orang baca Quran, tidak ada masalah. Tapi pertandingan musabaqah Al-Quran Al-Karim ini secara asalnya di dalam Islam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman para sahabat ridwanullahi alaihim, tidak terdapat di zaman mereka. Tidak terdapat di zaman mereka. Maka mengelakkan daripada menyertai itu adalah yang terbaik. Wallahu a'lam. Macam mana? Salat sunat musafir. Maksudnya sebelum daripada keluar. Lah tu. Dia kalau kita balik, tuan-tuan dan puan sekalian, sunnah kita berhenti di mana-mana masjid, lakukan solat 2 rakaat, kemudian baru kita pulang ke rumah. Adapun ketika mana kita nak keluar, wallahu a'lam, dari sudut dalilnya, saya tak pasti ada apa tidak di sana dalil-dalil yang mengkhususkan salat sebelum kita keluar daripada rumah.
Jadi kalau siapa yang nak kata di sana ada solat sunat musafir sebelum daripada pulang rumah, maka datangkan dalil. Adapun balik, memang ada nas daripada Nabi SAW, kita lakukan solat terlebih dahulu di masjid yang berhampiran, kemudian pulang ke rumah. Wallahu a'lam. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya cukup di sini dulu. Saya bergurau dan sebagainya. Saya mohon maaf kepada sekalian. Kita tangguh sesi kita pada minggu depan, insya-Allah, berbincang tentang perpecahan ahli bid'ah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.